Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita masih lagi membaca ayat yang ke-228. InsyaAllah kita sambung hari ini lagi. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an ya'tumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Itu ayatnya. Baik, kita dah baca separuh dah ayatnya. Wal mutallaqatu, perempuan-perempuan atau isteri-isteri yang diceraikan, yatarabbasna, hendaklah dia menunggu, mana tempoh ia menunggu sebelum ia berkahwin, bi anfusihinna, untuk diri dia, salasata quru, 3 kali. Quru ni ulama khilaf, tapi dalam mazhab kita suci, ya. Wala yahillu lahunna, dan tidak diharuskan bagi seorang wanita dalam tempoh itu, ayyaktumna, bahawasanya dia menyembunyikan apa? Ma khalaqallah, apa yang telah Allah ciptakan, fi arhamihinna, di dalam rahimnya. Maknanya kalau dia mengandung, dia tak boleh tak nak bagi kat orang. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka ini benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan jika para suami, ya, dan suami-suami itu berhak, bu'ulatuhunna, mengembalikan mereka, biraddihinna, dengan mengembalikan, fi zalika in aradu islaha, pada demikian itu jika dia memikirkan, berhendakkan pada kebaikan. Maknanya hak untuk rujuk terhadap isteri itu adalah hak suami jika ia rasa perkara itu baik. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang ini kita sambung ayatnya, ya. Dan para isteri juga mempunyai hak yang sama dengan kewajipannya mengikut cara yang baik. Maknanya atas tadi dicerita tentang hak suami, ahakku, suami punya hak, tetapi Allah tak menafikan isteri pun ada hak dalam hak rumah tangga, ya. Tetapi Allah bagi tahu pula, walaupun isteri ada hak, walirrijali 'alaihinna darajatun, dan bagi para suami ia mempunyai satu darjat yang lebih tinggi daripada isterinya. Wallahu azizun hakim, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menentukan, ya, antara hak dan tanggungjawab suami dan isteri. Baik, kita sambung ayat dia, iaitu walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Baik, sebelum kita pergi tajuk pembincangan, elok saya ingatkan bahawa ini cerita tolak. Tapi sebelum tolak, dia nikahlah dulu. Dia takkan berlaku tolak kalau tak ada nikah. Kita geram ke orang tu, kita ceraikan dia, tapi bukan bini kita. Marah dia, lambat hantu ayah kat kita. Minah, aku ceraikan kamu. Jatuh ke tidak? Tak lah, sebab bukan bini kita. Baik, jadi nikah ini, apa yang dikatakan nikah? Nikah ini satu akad. Akad ni apa? Akad ni ikatan ataupun perjanjian, ya, ikatan atau perjanjian di antara lelaki dan perempuan. Satu akad yang menghalalkan ataupun mengharuskan persetubuhan. Makna sebelum ni tak boleh bersetubuh, ya, tetapi bila dah ada akad, dah ada ikatan, boleh bersetubuh.
cerita nikah ni memang cerita bersetubuh. Fiqh nikahan ni memang cerita bersetubuh. Sebab itu nanti lepas ni kita sebelum ni kita jumpa ayat kan, lillazi nayuluna, mana kepada orang lelaki yang sumpah tak nak bersetubuh dengan bininya selama 4 bulan atau lebih. Bab ila, bab zihar pun bab bersetubuh. Dia cerita kahwin, dia cerita bersetubuh, sebab itu fitrah semula jadi manusia. Tetapi Islam walaupun tahu bahawa bersetubuh itu satu fitrah semula jadi manusia, maka dia adakan peraturan, dia adakan undang-undang. Yang pertama kena akad dululah. Sebab itu saya kata bahawa perbuatan sama, tapi satu dapat dosa, satu dapat pahala. Perbuatan sama, memasukkan kemaluan lelaki dalam faras wanita. Dengan akad dapat pahala. Tanpa akad berdosa. Tanpa akad kena hudud. Dengan akad kena bayar mas kahwin, wang tubuh. Ini ketentuan yang ditentukan oleh Islam. Jadi akad yang mengharuskan ataupun menghalalkan melakukan persetubuhan antara lelaki dan perempuan dengan lafaz. Dengan lafaz. Maknanya kita dalam mazhab kita tak boleh dengan cara perbuatan sahaja. Contohnya nanti lepas ni kita akan masuk dalam bab rujuk. Ayat berkata rujuk ni pada wabu'ulatuhunna ahaqu. Tapi dia tak cara spesifik lagi. Tetapi rujuk dalam mazhab Syafi'i mesti dengan lafaz. Sebab ta'rif nikah kita lafzi, dengan lafaz. Bahasanya apa? Sama ada nikah ataupun zawaj. Maknanya nikah jugalah. Atau seumpama dengannya. Tak kira lah. Ya? Kalau kata orang bisu, orang pekak, bahasa isyarat lah. Tak bolehlah dengan lafaz. Ya, saya sejarah hidup saya seorang ni pernah saya nikahkan. Orang bisu ni pernah lah sekali je. Ya, dua-dua bisu. Ayahnya tak bisu, ayah perempuan, tapi ayah perempuan tak nak nikahkan. Dia wakilkan pada saya untuk nikahkan. Tapi saksi kena saksi yang faham bahasa isyarat lah. Kan? Dan saya diajarlah kejap tu. Ya, macam mana nak nikahnya? Senang je rupanya. Ya, dia bahasa isyarat. Macam mana menunjukkan perkahwinan. Ya, dia macam ini je. Kalau macam ni couple. Kena tahu tu Nabil. Ini couple. Yang ini ni. Ini nikah. Bersubuh lain. Bersubuh tak nak tunjuk. Hak itu je tunjuk. Hak nikah dengan hak couple. Ya. Dia dengan lafaz. Ya, dengan lafaz tertentu. Jadi itu yang dikatakan nikah. Jadi dalam Islam, ada mazhab kita, dia mesti dengan lafaz, tak boleh dengan perbuatan, ya, dengan lafaz. Baik. Jadi apabila sudah berkahwin, dia ada hukum selepas itu. Apa? Itu ialah tanggungjawab antara suami dan isteri. Kemudian kalau berlakunya katakanlah retak rumah tangga, ya, retak rumah tangga, maka dia ada hukum juga di situ. Yang tadi saya kata ila, nusus, kemudian zihar, mak tu dia ada hukum di situ. Sampailah bercerai. Lepas bercerai ada hukum iddah, ada hukum rujuk, kemudian ada hukum hak penjagaan anak, harta sepencarian, muta'ah, cukup banyak lagi. Ya, harta macam-macam lagi yang dibincangkan dalam fiqh nikahan. Jadi hari ini kita sambung lagi, iaitu sambungan ayat, iaitu walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Suami isteri sama-sama mempunyai kewajipan. Maknanya suami ada kewajipan dia, isteri ada kewajipan dia, dan suami isteri ada kewajipan bersama. Dalam perkahwinan begitu, rumah tangga. Ada, ini tanggungjawab suami, contohnya soal nafkah. Yang ini tanggungjawab isteri, contohnya duduk kat rumah memelihara rumah itu, suasana rumah. Kemudian yang ini hak bersama. Apa dia? Nanti kita akan tengok apa tanggungjawab bersama. Baik. Dan isteri-isteri juga, walahunna, dan isteri-isteri juga mislul lazi, mempunyai hak yang sama, alaihinna, dengan kewajipan
mengikut cara yang baik. Baik. Dia ayat dia begini, walahunna, dan bagi isteri-isteri ada kewajipan. Kewajipan apa? Kewajipan terhadap suaminya. Dalam diri tak boleh. Quran ni itu ada punya balaghah dia. Ya, walaupun dia tak ada kewajipan apa. Walahunna, dan bagi isteri. Mislazi, ada kewajipan sama. Kewajipan apa? Kewajipan terhadap suaminya, bukan kewajipan terhadap benda lain, ya. Dia ayat ini fokus tentang kewajipan terhadap suaminya. Baik. Ayat ini menjelaskan hak yang wajib disempurnakan antara satu dengan yang lain adalah sama, kecuali hak al-qiwamah, yang maksudnya akan dijelaskan kemudian. Al-qiwamah ni kataan, nanti kita akan jumpa ayat apa ni berkaitan dengan keputusan apa ni, keputusan terakhir yang orang lelaki tu ada keputusan untuk buat sesuatu benda, ya. Macam pengurusi lah, berbalah-balah dia ada al-qiwamah, dia buat keputusan. Ya, ya, ar-rijalun qawamun 'alan nisa. Dia melebihi wanita untuk buat keputusan, itu al-qiwamah, ya. Baik. Nikah dalam Islam bukan seperti akad pindah milik, walaupun ia akad lah. Akad tu maknanya ikatan. Dalam bab akidah pun ikatan juga, akidah, tapi ikatan antara Allah itu Khaliq dan makhluk yang dicipta, antara pencipta dengan yang dicipta, itu bab akidah. Dalam bab niaga pun ada jual muamalat pun ada akad, tapi akad pindah milik atau jual beli, itu dalam akad apa ni, niaga, aku beli, aku jual, pindah milik kan. Tetapi akad yang membabitkan, maknanya tentang perkahwinan, ialah akad yang membabitkan wujudnya perkongsian kewajipan timbal balas antara suami isteri mengikut maslahah bersama. Itu akad kahwin. Bila berlaku je akad, ada tanggungjawab. Sekarang ni ya, kalau kita dululah, ya, kahwin beza sekarang, meriah sekarang. Dulu mana ada serah menyerah ni kan, lepas akad. Sekarang ni dah ada, sebab diwujudkan dalam silibus. Dalam silibus masa kursus kahwin, mana selepas kahwin apa nak buat, lepas akad nikah tu. Dalam akad nikah, lepas tu yang lepas dah hantar berang sign lah, apa, baca taklik semua kan, di akhir tu ada majlis penyerahan. Sampai dah bagi mas kahwin, dah kira semua, ada majlis penyerahan. Penyerahan apa? Daripada wali kepada menantu dia. Wali akan kata, hari ni aku serahkan anak aku pada kamu, jadi tanggungjawab sekarang ni adalah tanggungjawab aku. 24 tahun aku jaga anak aku ni, ini tanggungjawab aku. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya aku tanggung. Tapi selepas berlaku akad, ni kata akad ni, maka tanggungjawab itu berpindah kepada kamu. Yang lelaki pun beritahu kepada bapa mentua, ya, saya dengan ini terima akad ini dan terima nikah ni dan terima tanggungjawab ni sebagai suami. Ini yang katakan tanggungjawab tu. Jadi benda ni memang ada dalam kitab. Cuma dulu kita tak buat, tapi sekarang kita wujudkan balik. Siapa nak buat lah, tidaklah pula mesti kan. Tapi banyak kali dah saya tengok banyak berlaku benda tu, ya, baguslah bila dia rasa feelingnya. Kadang-kadang ya, feeling ni penting. Saya selalu bila ada krisis rumah tangga, dalam sesi kaunseling, saya suka mengingatkan balik nostalgia perkahwinan. Bermula daripada dating indah tu kot, ya. Tapi kalau boleh cerita daripada mula dating, kamu kenal kat mana, macam mana mula-mula kamu ngorat dia, kan, tambah yang dah tua-tua dia baru nak dia tiba pula berkelahi, dah tua-tua, dah umur 70. Cuba cerita macam mana kamu ngorat bini kamu. Takkan ada apa, masa ngorat tu dia tengah mandi kat Sungai Perak, duk ngepuk, nampak betihnya, kan situ lah mula jatuh cinta. Contoh, orang Parik tahulah. Jadi cerita nostalgia, apa nak pergi seronok je. Betul cerita waktu merisik, udahlah merisik sekarang kuat,
Orang dulu merisik sebab kahwin orang dekat. Bila jauh-jauh ni payah nak merisik. Apa suasana masa merisik? Apa suasana masa bertunang? Apa suasana masa nikah? Masa kenduri kahwin? Cuba kenang balik suasana itu. Macam mana menerima anak pertama, macam mana seronoknya menamakan anak pertama. Ya, cerita balik dengan dengan tujuan perkahwinan itu dapat diselamatkan. Ya, sebab talak ini benda boleh, tapi Allah tak suka. Abghadu halalu ilallah at-talaq. Ya? Baik. Isteri mempunyai persamaan hak dengan suami dalam hubungan seks. Tu tak boleh seorang-seorang je suka. Kan? Sebab itu dia ada mesti dalam keadaan bersedia dua-dua pihak. Tak boleh seorang nak, seorang tak nak, tak boleh. Sebab itu saya kata tadi, bila cerita bab nikah dia tak boleh, dia mesti cerita bab persetubuh, bab jima'. Tapi dia tak sebutlah kata fiqh jima', dia tahu fiqh unakahat. Tapi ada juga fiqh jima' ya. Macam mana dulu ada dalam silibus khusus sekali, sekarang dah dibuang. Kata benda ni tak payah ajar, ada orang buta pun tahu. Jumpa benda tu. Jadi tak ada diajar dah. Dulu diajar macam mana mukadimah nak berjima. Apa perlu buat dulu. Kena detail. Yang budak perempuan malu lah dengar. Budak lelaki seronok je lah. Kan? Dia boleh, tapi kena asing kelas ataupun dan lelaki kena ajar lelaki, perempuan kena ajar perempuan. Sebab benda-benda ni ada yang kadang-kadang ada orang rasa malu. Tambah orang perempuan lah. Orang lelaki dia tak ada, dia seronok je. Penceramah biasalah. Kadang-kadang seronok je ya. Baik. Al-Quran menyebutkan mereka sebagai zauj, maknanya pasangan atau regu. Ya. Selalu orang kata macam mana zaujah kamu? Zaujah tu isteri. Ya. Masing-masing adalah pasangan kepada yang lain. Sekalipun identiti mereka berlainan, namun masing-masing hendaklah mengambil kira keperluan satu sama lain. Kerana mereka pada hakikatnya adalah pasangan, bagaikan sepasang kasut yang tidak hanya dipakai pada sebelah kaki, tetapi kiri dan kanan dianggap satu. Mengaji buat kasut lagi tu kan, dia mesti kasut disebut dua. Dua tu sepasang lah maknanya. Jadi disebut sepasang dia sama. Ya. Sebab itu tuan-tuan, keserasian pasangan ini ia lebih juga memahami tingkah laku pasangan kita. Sebab itu banyak kes kita berlaku bila pasangan yang lain budaya, tak faham. Dia bermasalah. Contohnya, saya pernah menerima kes hari itu bila lelakinya Pakistan, perempuannya Cina masuk Islam. Memang budayanya berbeza. Budaya berbeza. Jadi budaya yang berbeza itu nak dijadikan sepadan, nak menjadikan sama, bagi sama. Memang payahlah. Budaya Pakistan, apabila seorang perempuan itu menjadi isterinya langsung tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah. Dia cemburu boleh kuat sikit. Manakala budaya Cina pula tu, dia biasalah keluar rumah ni. Dia sosial dia. Jadi bertembung antara dua budaya ini, yang masa tu tak nampak dia punya titik pertemuan. Titik pertemuan tu tak jumpa. Macam mana nak diharmonikan? Seorang tak nak biar pergi bini keluar, yang seorang yang bini kata aku kena keluar juga, itu dah budaya aku. Kan? Jadi di situlah yang kita selalu menggunakan win-win situation. Nak berkelahi dah. Pakistan tu jual kapet. Macam mana dia jual kapet setengah urat Cina tu, masuk Islam, kahwin dengan dia. Ya, itu saya ingat disungkai masa tu. Jadi kita bincanglah balik. Kita beritahu pada si suami tu, budaya orang Cina ni memang bisa keluar kata. Memang Islam kata tak boleh, tapi dia ni baru masuk Islam. Kamu kenalah didik perlahan-lahan, jangan terlalu ekstrim. Yang perempuan tu pula kita bagi tahulah, kita dah jadi isteri, ada benda yang kita kena taat kat suami.
Bila suami tak bagi, jangan buat. Kan? Tapi itu yang kita lembutkan kedua-dua pihak. Dan akhirnya alhamdulillah dah. Ya, maknanya memahami budaya yang berbeza antara dua rumpun yang berbeza. Macam kita tak apa, kami Melayu dengan Melayu kan, bila sama. Makan pun beza. Kita suka terpoyak. Bini dapat orang Kelantan suka budu. Hari-hari bini masak budu. Aduh, buatlah sekali tempoyak. Akhir berkelahi. Kenapa berkelahi? Sebab makanan berbeza. Kadang-kadang rumah tangga ni, ya, macam rumah tangga pula. Ya. Itu pun dah lama tinggi dah. Kita buat rumah tangga ni. Sejak muat kuasa ni tak adalah. Baik. Namun masing-masing hendaklah mengambil kira. Dah tadi. Baik. Dalam beberapa firman Allah, Allah memperkongsikan tanggungjawab ini sebagai hak bersama. Ni, ya. Ini dipanggil matlamat. Ayat ini nak cerita apakah matlamat perkahwinan. Bila kita berkahwin, inilah benda yang kita nak. Kalau tak dapat benda ni, makna rumah tangga itu ada krisis. Baik. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baik. Dan antara bukti-bukti kekuasaannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri. Maknanya Allah dah jadikan kita, pasangan kita daripada jenis kita, jenis manusia lah. Jadi tak bolehlah nak kahwin dengan tiang, nak kahwin dengan tangga. Masyarakat barat dah ada dah. Sebab dia tak nak pening kepala. Kahwin dengan manusia ni banyak kena. Nak jaga komitmen. Jadi dia kahwin dengan apa? Dengan tiang rumah dia. Apa nak dibuat dengan tiang tak tahu. Cium je tiang tu. Kan? Tapi pelik lah. Begitu juga. Boleh ke kahwin dengan jin? Saya ingat hari Khamis hari itulah. Kadang-kadang masyarakat dia dah tak tahu hala tuju ke mana tau. Dia telefon ke bahagian mak kuasa. Katanya dia kena kacau dengan jin. Yang syok pula tu dia ngaku yang dia pondan. Jadi kita kata jin pondan lah kacau tu. Dia minta tolong. Dia minta tolong macam mana? Budak saya tanya, dia kacau macam mana? Jin tu kacau macam mana? Itulah dia kata. Dia kacau saya, dia kata nak tidur payah, nak tu ada. Kan? Betul, tak tanya dengan saya kata, tak payahlah, kita bukan Jabatan Ghostbuster. nak pergi cari jin pula. Banyak lagi benda lain. So dia cari ustaz-ustaz pada jin lah. Kata, ada benda yang kita boleh tolong, kita tolong lah. Sampai kena kacau jin pun nak ngadu kat kita. Kita pula nak mencari. Banyak kerja lain lagi kita. Tapi itu masyarakat. Dia ingat semuanya kita boleh ni. Tapi ceritanya kena kacau dengan jin. Tapi saya rasa jin tu syok kat dia. Sebab dia lain macam. Tapi dia ngaku dia pondan tu syok. Nama saya tak nak sebut lah. Ya, orang Ipoh. Tapi tak tengok rupanya pun. Dia telefon je kata. Dia tak suruh datang kan. Jadi kahwin dengan manusia lah. Ya. Manusia dengan manusia. Itu yang kata hari tu yang hilang dekat Goping tu kan. Katanya disuruh oleh Bunyang. Sampai sekarang tak jumpa ya. Sampai sekarang tak jumpa. Apa jadi kejadian wallahualam tak tahu. Kan? Ramai lah yang aku terror masa tu. Nak cari. Tapi buat masa ni Allah masih hijab lagi. Tak buang hijab tak dapat ya. Saya pun pergi tu. Tapi saya hari tu pergi bukanlah pula kita nak jadi hero pula. Dah, cuma kita pergi nak pastikan tidak ada berlaku khurafat ya. Ketika mencari apa ni budak yang hilang tu. Baik. Jadi seterusnya ayat ni kata, apa tujuan kahwin? Litaskunu ilaiha. Itu yang pertama. Apa makna litaskunu? Asal perkataan dia ialah sakinah. Sebab itu nak cari isteri, cari yang nama sakinah. Apa makna sakinah ni? Tenang, tenteram.
Dia duduk dalam rumah, dia rasa seronok je. Dia tak rasa macam, yelah, duduk sekejap, rasa nak keluar rumah. Tapi betul, bila ada orang masalah, saya hari tu ada satu orang tu, dia kata dia tak boleh duduk rumah. Duduk rumah je rasa panas. Dan dia pergi rumah orang asli. Masa tu dia tengah seronok dengan orang asli. Kalau kita logik akal, betul juga. Perempuan dia kerja nurse, saya ingat. Rumah cantik, lebat kan. Tapi tak, dia tak juga pergi ke sana. Nama tempat dia Cinggung, saya ingat lagi. Nama kat Seri Ribu tu ada satu nama kampung asli tu Cinggung. Ya, dia pergi ke sana. Memang dia pergi ke sana. Dan kita pernah pergi tengok bila isteri ngadu, kita pergilah. Memanglah bila kita buat perbezaan antara rumah dia dengan tu, rasanya teruk. Tapi dia rasa tenang kat sana. Jadi ketenangan ni tuan-tuan, bukan disebabkan fizikal juga. Walaupun rumah kita besar, tak tentunya tenang. Walaupun rumah kecil, tak tentunya tak tenang. Jadi ketenangan itu berlaku apabila suami isteri itu sama-sama redha meredai, memenuhi tanggungjawab, tenanglah. Ya, bukan disebabkan rumah besar ke kecil. Cuma dalam kisah itu kata dia isterinya lah, biasalah, katanya orang asli tu bomoh dia apa, wallahualam tidak. Tapi akhirnya berkahwin juga ya dengan orang asli tu. Baik. Jadi yang pertama, tujuan perkahwinan ialah untuk mendapatkan ketenangan, sakinah. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Apa makna mawaddah ini? Mawaddah ini ialah bermesra. Bermesra lah. Maknanya dengan isteri kena bermesra lah. Ini dengan, bukanlah kita, orang lain lah. Ya, kalau dengan kawan, mesranya lebih. Sebab itu banyak kes. Ya, kes dilaporkan kes main dengan isteri orang, dengan lelaki orang. Kita ada undang-undang. Ya, kita ada undang-undang siapa yang mempengaruhi pasangan suami isteri untuk bercerai, dia satu kesalahan. Memang ada dalam undang-undang. Tetapi bila nak membuktikan terlalu sukar. Saya hari Isnin ni buat kursus sehari, panggil MC dari KL datang. Dia akan tengok, tunjukkan macam mana nak buka kertas siasatan, terutama KK macam ni, kerana ia banyak melibatkan handphone. Dia ada apa, Telegram lah, ada WeChat lah, ada FB lah. Macam mana kita nak buktikan dia mengganggu perkahwinan orang menggunakan apa ni, telefon lah kan. Kita panggil, sebab terlalu sukar bila kita nak buktikan kan. Jadi kesalahan tu ada. Jadi itu yang saya kata, mesti dua-dua. Ya, mesti mawaddah tu dua-dua. Tak boleh seorang je. Ya, mesti dua. Dan yang ketiga, tujuan perkahwinan itu warahmah, mesti ada belas kasihan. Suami ada belas kasihan kat isteri, isteri ada belas kasihan kat suami, mengikut merit masing-masing. Apa suami punya caranya, macam mana isteri punya cara. Inna fi zalika la ayatin. Sesungguhnya ciptaan-ciptaan itu yang Allah ciptakan, lelaki perempuan, Allah ciptakan wujudnya ketenangan, wujudnya apa ni, persamaan semua itu untuk apa? Untuk sebagai bukti kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, kepada orang yang berfikir. Okay. Firman-Nya lagi dalam surah yang lain, iaitu surah An-Nahl ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minu wa bi ni'matillah hum yakfurun. Dan Allah menjadikan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, sama juga. Ya, jenis kamu sendiri. Dan dari pasangan-pasangan kamu itu, Dia menjadikan untuk kamu anak-anak dan cucu-cucu, dan mengurniakan rezeki kepada kamu. Cuma keturunan ni bukan hak kita, tapi anugerah ilahi. Tak boleh kata kahwin mesti dapat anak dah. Sebab itu disebut itu, ya, bahawa Allah menganugerahkan. Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak ada.
Tak boleh kata kenapa Allah ni orang lain ada anak, aku tak ada anak. Dah buat ujian dah, okey. Lelaki okey, perempuan okey, tapi anak tak ada. Itu hak Allah, bukan hak kita. Allah nak uji kita. Dan juga Allah menggunakan rezeki. Rezeki kepada kamu daripada keperluan-keperluan yang baik. Rezeki pun Allah tentukan. Oleh itu, patutkah mereka beriman kepada kepercayaan batil dan mengkufuri nikmat Allah. Baik. Dua ayat di atas yang kita baca tadi ditujukan kepada suami isteri secara bersama. Bukan untuk suami saja, bukan untuk isteri saja, tetapi kedua-duanya. Kenapa? Kerana tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya kepada suami bila kahwin. Sebab itu dalam hukum kahwin ni tuan-tuan, dia ada 5. Dia ada harus, dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada haram, kan? Asalnya harus, maknanya kahwin pun tak apa, tak kahwin pun tak apa. Yang salah menolak hukum perkahwinan itu, mengatakan bahawa tak ada sebenarnya hukum kahwin dalam Islam. Itu salah. Tetapi asal memang boleh kahwin, harus. Kemudian bila harus, dia boleh berubah. Dia boleh berubah jadi sunat. Sunat ni maknanya 2 kata kunci. Yang pertama, dia ada keinginan. Yang kedua, dia ada kemampuan. Kemudian katakanlah dia tak kahwin. Dia tak kahwin, dia tak jadi mudarat pada diri dia. Jadi ketika itu hukumnya sunat. Tetapi kalau sekiranya dia ada keinginan, dia ada kemampuan, tak kahwin, dia mudarat. Contohnya, dia mudarat pada diri dia, dia pergi cari pelacur. Contohnya, dia berzina, kan? Ataupun dia jadi perogol bersiri. Nengok orang geram dia rasanya. Maka ketika itu wajib bagi dia berkahwin, bukan sunat. Ya. Begitu juga dengan apabila manusia tidak ada keinginan. Bila dia tak ada keinginan, dia kahwin juga, tapi tak memudaratkan orang itu, hukumnya makruh. Tapi kalau dia tak ada keinginan kahwin, confirm dia mudaratkan orang tu, jadi haram. Tapi bukan soal sah tak sah, soal hukum terhadap individu itu, kan? Contohnya dia kahwin tu tujuannya nak jaga mak dia yang sakit. Dia tak layan bini dia macam isteri, dia layan macam orang gaji, maka hukumnya haram dah. Dan bolehlah isteri tu minta cerai, itu je lah, kan? Dia boleh, tak ada masalah. Perkahwinan itu, sebab itu kita kata dia bukan hak orang lelaki. Walaupun depan ni kita akan baca tentang hak cerai itu hak lelaki, hak rujuk tu hak lelaki, tetapi kena ingat ada hak apa yang namanya hak hakim. Hakim mahkamah syariah lah. Ada hak untuk menceraikan dalam bab fasah, dalam bab ilaq yang kita baca sebelum ni, kan? Ada hak. Jangan ingat aku tak nak ceraikan bini aku, dia kata apa, cuma kesianlah derita, kan? Derita. Persamaan ini lebih jelas lagi dalam keterangan Allah, keterangan pada firman Allah. Ayat ni kita dah baca itu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka, yakni isteri-isteri kamu, libasun. Libasun apa? Pakaian. Pakaian bagi kamu. Maknanya kalau pakai t-shirt, dia boleh pakai t-shirt tu, kita pun boleh pakai t-shirt tu. Tapi kalau baju kebaya tak boleh lah, ya. Dia boleh pakai baju kebaya tu, kita pun nak pakai baju kebaya dia tu, gila namanya. Dalam rumah pun tak boleh, tuan-tuan. Jangan kata dalam rumah tak apa, dah. Ya, dulu viral kan, ada dulu viral isteri suami masak pakai baju kelawar bini dia, kan? Tak boleh. Sebab dia tasyabuh menyerupai wanita, tetap tak boleh walaupun dalam rumah. Ya, t-shirt tak apa, dia memang boleh lelaki perempuan. Tapi dalam rumah lah. Kat luar isteri tak boleh lah rendahkan aurat. Jadi Allah buat perumpamaan isteri dengan suami ni macam pakaian. Ya, satu pakaian boleh berkongsi. Nak pakai satu pakaian boleh. Baru ni saya dengar apa kuliah Ustaz Azad Irus, orang tu tanya, apakah hukum suami isteri bertelanjang dalam jima?
Apa jawab Ustaz Azhar? Habis akan nak pakai baju kebaya berjimat pun. Betul juga. Mana tak dapat dah kata. Malah berjimat dia kata telanjang dia kata. Kan? Mana mahu pakai baju? Kan? Soalan pelik betul. Saya dengar mengelak. Ada bukan dia tu. Elok suami pakai tie, suami pakai baju kot, pakai baju kemeja, isteri pakai baju kebaya untuk berjimat. Macam mana? Memang tak berlaku, susah lah kan. Itu soalan yang tak patut tanya. Sebab itu dia kata hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Bandingan suami isteri sebagai pakaian antara satu dengan yang lain menunjukkan hubungan begitu intim dan rapat. Sekira-kira tidak mungkin atau sukar dipisahkan antara satu daripada yang lain. Ya, baik. Persamaan di sini tidak pula bermakna bahawa suami tidak mempunyai sebarang keistimewaan atas sifatnya sebagai lelaki. Ini yang kata dia, yang dikatakan al-qiwamah tadi, iaitu membuat keputusan terakhir. Ayat yang kita nak bincang ini ya walahunna mislul lazi alaihin bil ma'ruf. Nak cerita orang perempuan ada tanggungjawab. Ada hak dia. Tetapi ada benda-benda yang lelaki lebih. Sebab itu ayat selepas ni kita akan tengok Allah bagi lelaki lebih. Apa dia? Di sinilah yang dikata sebagai qiwamah berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalun qawwamun 'alan nisa' bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu pengawal atau pemimpin. Qawamun itu pengawal atau pemimpin ataupun pembuat keputusan. Ala nisa, ke atas wanita. Kenapa? Bima faddalallah, kerana kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada sebahagian daripada mereka melebihi sebahagian yang lain. Dalam bab apa? Juga kerana kaum lelaki membelanjakan harta mereka untuk nafkah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ayat ini memang cerita tentang tanggungjawab dalam rumah tangga. Namun begitu, sebab dia Al-Quran, ya, ditafsirkan juga dalam bab yang lain, dalam bab negara, dalam bab organisasi. Namun begitu, asal ayat ini sebenarnya rumah tangga. Ya, nak cerita tentang suami dengan isteri. Ya, tanggungjawab suami itu yang lebih. Ya, sebab tu ayat nanti disambung. Walil rijali 'alaihinna darajatun. Jadi ayat ni sebenarnya adalah ayat berkaitan dengan nikah kahwin, bukan bersifat umum. Kalau ada setengah ulama mentafsirkan begitu. Namun begitu sebab ayat Al-Quran, orang gunakan juga ayat ini, ya, untuk meletakkan bahawa perempuan tak boleh jadi pemimpin yang dalam bab-bab ataupun dalam bahagian-bahagian tertentu, terutama dalam kepimpinan tertinggi. Sebab daripada ayat ini ar-rijalun qawamun 'alan nisa. Ya, walaupun ayat ini sebenarnya bab nikah kahwin sebenarnya. Baik. Indahnya ungkapan Al-Quran apabila tidak mengungkapkan kerana kelebihan mereka atas kaum lelaki. Sebaliknya mengungkapkan ayat yang membawa erti kerana kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada sebahagian daripada mereka melebihi sebahagian yang lain. Apa maksudnya? Ini bermakna lelaki mempunyai keistimewaan dari satu pihak dan wanita pula mempunyai keistimewaan dari pihak yang lain. Makna ayat ini nak tunjukkan dia bukannya ketua betul. Maknanya memang orang perempuan ni mesti bawah dak. Cuma nak bagi tahu dua-dua ada kelebihan. Tetapi kelebihan lelaki tu lebih dalam soal ini. Sebab apa? Ini yang bicara soal nafkah tu. Yang cerita orang lelaki boleh ke tidak pakai duit isteri? Isteri boleh ke tak? Macam isteri curi duit suami, suami duit isteri. Soal zakat, suami boleh tak bagi zakat kat isteri? Isteri boleh tak bagi zakat kat suami? Ini yang dikatakan kelebihan. Ya, dalam bab itu. Ya, masing-masing boleh mencari nafkah, masing-masing boleh beli cari rezeki, masing-masing boleh keluarkan zakat. Tapi kenapa suami tak boleh zakat kat isteri?
isteri boleh bagi zakat kat suami atau fakir miskin. Dia malu pula kan. Sebab dia tak ada tanggungjawab nafkah terhadap suami dia. Di sinilah yang dikatakan aban bima faddarallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Baik. Wanita sebagai contoh istimewa dengan kekayaan emosi, sedang lelaki pula dengan kekayaan tenaga. Justru dia wajib membayar mas kahwin. Sebab itu mas kahwin itu lambang. Mas kahwin itu lambang pertanggungjawaban seorang lelaki terhadap isteri. Maknanya kenapa isteri tak bagi mas kahwin pada lelaki? Lelaki yang kena bagi pada ni. Sebab tanggungjawab nafkah itu lelaki. Ya. Dia juga mengasaskan rumah tangga dan keluarga serta memberi nafkah kepada mereka. Jika suami ini cuba meruntuhkan rumah yang dibinanya, maka bermakna dia meruntuhkan rumah kepunyaannya sendiri. Inilah hikmahnya, maka hak talak diberi kepada suami. Jadi insya-Allah minggu depan kita tengok tentang pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang tanggungjawab bersama. Jadi maknanya kena ingat lagi ayat ni sebenarnya ayat tentang suami isteri, ar-rijalun qawamun 'ala nisa, ya, tetapi boleh dikembangkan dengan makna yang lebih luas. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita minggu depan. Jadi kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.